Ni macam mana pula kita nak jaga nikmat pendengaran telinga ni? Yang pertama ialah kita memeliharanya daripada mendengar yang dilarang. Seperti mengumpat dan mengadu domba dan segala perkataan yang tiada baik seperti bid'ah dan berbantah-bantah dan seperti mendengar suara perempuan dan muda belia jika ditakuti daripadanya akan fitnah seperti mendengar perkakas permainan yang diharamkan. Seperti serunai dan gendang. Dan jangan engkau tertipu disebabkan mereka yang menghalalkan akan mendengar umpama serunai itu. Apa dia antaranya tuan-tuan nak jaga telinga kita daripada apa? Dengar mengumpat. Tuan-tuan, yang ni saya nak sebut tuan-tuan. Senang cakap, susah nak buat. Sungguh tuan-tuan, mengumpat ni bukan kita tak pernah dengar. Tiap-tiap hari dengar ustaz duk cerita, tiap-tiap hari kita duk dapat mesej dalam WhatsApp. Jangan mengumpat. Jangan dengar tentang mengumpat. Nanti kita akan masuk dalam bab tuan-tuan mulut nanti. Dia akan cerita macam mana Nabi SAW sebut dosa mengumpat itu lebih besar daripada zina. Sahabat kata, ya Rasulullah, macam mana mengumpat ni lebih besar daripada zina? Tuan-tuan yang main masjid malam ni saya tak yakin. Saya yakin tak ada siapa kot di kalangan kita yang berzina lagi lah ni. Kot dulu-dulu waktu zaman jahiliah kita kot kita pernah buat, kita taubat dah dekat Allah. Tapi tuan-tuan zaman-zaman kita lah ni duk main masjid dah ketayak atas kepala, saya yakin tak ada siapa di kalangan kita yang berzina. Tapi ada tak yang mengumpat? Ada tak? Apa tak mengaku? Okey, tak apa, tak payah sebut perkataan mengumpat. Ada tak bercakap pasal orang lain? Ha tu. Ada tak? Hari ni ada tak? Ada, apa tak usah tunjuk soleh sangatlah. Ada, tuan-tuan. Nabi SAW sebut mengumpat lagi besar pada berzina. Sahabat pun heran, ya Rasulullah, macam mana yang kamu kata mengumpat lebih besar pada zina, Rasulullah? Orang berzina lalu dia bertaubat kepada Allah, Allah akan ampun dosa dia. Allah akan ampun dosa dia. Tetapi orang yang mengumpat selagi dosa, selagi orang yang diumpatnya tidak memaafkan kesalahannya, selagi itu tidak akan diampunkan dosa. Susah tuan-tuan dengan orang ni. Dengan Allah mudah, dia bawa pi dosa besar mana pun. Dan satu hadis kursi Allah kata apa? Hamba-Ku bawa dosa sepenuh bumi dosa dia, lalu dia minta ampun pada aku ampunkan, aku tak peduli tak Allah. Ada hamba-Ku yang bawa dosa sepenuh langit dan bumi, lalu dia minta ampun pada aku ampunkan, aku tak peduli. Kecuali dosa syirik pada aku. Tuan-tuan, buat dosa besar ada di kalangan kita, pernah minum arak dulu, minta ampun pada Allah, sungguh-sungguh Allah ampun dosa. Ada di kalangan kita berzina sampai tak tahu dah berapa orang yang kita zina. Kita minta ampun, Allah ampun dosa kita. Besar pi lagu mana apa? Jangan syirik pada Allah ya. Tapi dosa dengan orang susah, walaupun sikit. Sikit saja. Berapa banyak kita sebut. Sebab tu tuan-tuan, saya selalu pesan, jaga mulut kita, jaga mulut. Kita ni mulut hebat. Susahlah nak jaga, ya Allah, nak buat macam mana? Saya selalu pesan tuan-tuan, guni sangat. Nabi SAW sebut tentang orang muflis. Semua dengar kan? Siapa orang muflis? Sahabat kata orang yang tak ada dinar, tak ada dirham. Kata Nabi SAW dah, orang muflis ni orang pergi depan Allah, bawa pahala puasa, bawa pahala haji, zakat. Tapi dulu pernah fitnah orang, pernah mengumpat orang, pernah menzalimi orang. Maka akan habis pahala-pahala yang diserahkan kepada orang yang diumpat tu, dan habis pahalanya dosa orang diumpat tu pula ambil kat dia. Inilah orang muflis kata Nabi SAW. Kita ni pahala tak banyak mana pun pahala kita. Kita baru duk belajar sembahyang sunat, baru belajar mengaji ni tuan-tuan ni, baru 4-5 tahun ni je. 4-5 tahun ni. Dulu kita tak sembahyang, dulu kita buat maksiat, dulu kita jauh pada Allah tuan-tuan. Yang 4-5 tahun ni nak banding dengan 30 tahun zaman kita tenggelam maksiat, tak boleh tampung kan? Tak boleh tampung, sikit sangat. Itu pun gamak nak pergi agih ke orang pula. Bagi ke orang. Sebab tu bila nak sebut nama orang, tuan-tuan nak cakap, sebut saja nama orang. Tak kira lah tuan-tuan tahu ke tak tahu ke kisah dia. Mai satu berita kita ada nama orang, tuan-tuan. Dia, belajar dia. Belajar dia. Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa beriman pada Allah dan hari akhirat, maka bercakap yang baik-baik sudah. Kalau tak mampu, diam. Cakap baik-baik ya. Tak mampu diam, belajar diam. Bila sebut mengumpat, dia tak akan jadi tepuk sebelah tangan. Tak nak?
Kalau ada orang mengumpat, tepuk sebelah. Tak jadi, tak bunyi. Dia mesti kena ada dua tangan untuk tepuk. Maksud, ada orang bercakap, ada orang mendengar. Sebab tu tak ada istilah apa. Ustaz, saya tak bercakap, tapi saya dengar lah. Kita, Ustaz Ahmad, duduk sembang apa tu? Saya tak cakap apa, Ustaz, saya dengar aja. Nabi kata, kalau kamu berjumpa dengan satu kelompok yang sedang bercakap tentang orang, keluar, Nabi kata. Keluar. Tak pasal apa? Sebab bila kita keep on listening, maksud tu, kita encouraging him to speak further. Cakap orang putih sikit. Tu faham tak? Kita duk encourage dia untuk bercakap lagi. Sebab apa? Sebab we lean our ears to listen. Listen, listen, listen. Tidak? Kita sedang menadah telinga kita untuk mendengar. Maka tu duk encourage dia untuk bercakap. Cuba kita stop. Kita tak mau dengar. Dia bercakap lagi tak? Tak. Waktu tu dalam keadaan kita tak sedang, kita sedang menambah dosa-dosa dia. Kita sedang buat dia untuk menambah dosa dia. Bila kita duk encourage orang untuk buat dosa, kita tempiah kena dosa tak? Kena. Orang main curi tu tuan, kita tahu mencuri tu dosa. Dia mau bawa kat kita, Salih Ahmad, pisau, ni habuan dia mencuri tadi, dia bawa barang-barang yang dia curi. Kita pergi kat dia, hang buat apa ni? Curi. Oh, baguslah hang curi ni. Ya, hang dapat apa? Oh, dapat ni, dapat ni. Oh, masya-Allah, dahsyatnya, hebatnya. Tuan-tuan, agak-agak dengan kita duk compliment dia tu, dia pergi curi lagi tak? Dia akan pergi curi lagi pasal kita duk compliment dia, kita duk kata kat dia, kita kata dia bagus. Maka setiap kali dia pergi curi tu, dosa dia kita akan tumpang dosa dia. Pasal apa? Pasal kita duk encourage dia untuk melakukan kemaksiatan. Mandala ala dhalalah kana lahu minal ithmi. Siapa yang duk tunjuk satu benda kemaksiatan, maka dosa bagi seperti mana dosa dia melakukan. Dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Faham tak? Demikian juga orang mengumpat. Dia main nak cerita, hang mai Ustaz, kita pun pergi kat dia. Siapa? Hang tahu dah Ustaz Jafri tu? Kata. Faham tak ni? Bila kita kata kat dia, waktu dia kata hang tahu dah Ustaz Jafri tu, waktu tu apa? Maksud dia nak mengumpat. Faham tak ni? Dia mengumpat. Kemudian tuan-tuan kata apa? Tak tahu, tak mau ambil tahu. Tak tahu, tak mau ambil tahu. Okey, sadaqallahul azim. Hai, bye-bye, belah pergi. Tuan-tuan agak dia nak mengumpat lagi tak lepas tu? Tak lah, sebab tak ada orang nak mendengar. Maka dosa yang dia nak buat tak sah, dia plan nak buat, dia tak jadi buat. Kita telah menghalang dia daripada melakukan kemaksiatan. Jadi pahala kat kita tak? Pahala lah. Amal ma'ruf nahi mungkar. Kita menghalang orang daripada melakukan kemaksiatan. Tapi kalau dia kata apa? Hang tahu dah Ustaz Jafri tu? Pedih. Ni. Hang tahu dah. Lagi bunyi pelan tu, lagi best. Waktu tu tuan-tuan, dia pun bercakap. Kita pun dengar, oh ya kah? Okey, itulah lagu tu lah. Aku duk dengar dah tu lah. Memang dia lagu tu. Tuan-tuan, waktu tu, lagi sedap dia nak bercakap. Lagi sedap dia. Kita tak perasan yang kita sedang encourage dia untuk melakukan maksiat. Tu dosa tu. Bila kita duk encourage dia untuk buat dosa, main dosa kat kita tak? Kita sedang menghimpun dosa-dosa kita sebab kita sedang encourage orang untuk buat maksiat. Sebab tu Nabi SAW jangan dengar.